Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fir riba bi alifin maqsuratin lughatan az-ziyadatu wa syar'an muqabalatu iwadin biakhara majhuli tamassuli fi mi'yar syar'i halat al-aqdi aw ma'a ta'khirin fi iwadaini aw ahadihima. Baik, kita nak masuk bab riba. Kata dia faslun fi riba, faslun fi bayani ahkam riba. Riba ni bi alifin maqsura ay maqru'atan halat kaunihi maqru'atan bi alifin maqsura, dengan alif maqsura ar-riba. Kalau kita baca qiraat ada allazina yaquluna riba, aja imalah kubra. Allazina yaquluna riba la yaqumu illa kama yaqumul ladzi ajak mulut baca campur je. Baca qiraat lain campur lain. Nak sebut riba itulah ada baca imalah. Pasal dia wawi. Maksudnya riba baik macam mana buat alif maksurah saja cukup tu. Dan lughatan fil lughah maksudnya dia adalah ziyadah. Riba adalah ziyadah. Satu kalau sebut dalam Quran wala taqulur riba adhafan mudhafa, jangan makan benda lebih berganda-ganda. Yang tu kot kalau dengan terjemah lughawinya yang kita ada sebut tadi, orang faham riba ni mana yang berganda-ganda, lebih berganda. Riba. Bukan situ. Ayat tu pun kalau ikut wala taqulur riba, jangan makan riba. Adhafan mudhafa, berganda-ganda. Ayat tu pun kalau ikut masuk pasal riba tak syarat ganda. Apa-apa yang nama ziyadah, walaupun dia tak adhafan mudhafa, dia adalah riba. Macam mana pun asal makna riba ziyadah tu lah, sebut tentang ziyadah tu. Jadi ada orang menafsirkan lughawi tapi disyarahkan dengan makna syar'i. Itu yang mencampur-campur hukum tu. Yang kaedah kita mudah, tengok kitab fiqh. Baca Quran, kita baca hadis mentah-mentah. Itu bagi huraian sat lughawi, sat syar'i, sat lughawi. Itu entah apa-apa lagi. Ikut dan je nak bagi tafsir susah. Saya pun tak tengok nasih mansukh am mutlaq muqayyad. Kan senang nak faham, nak proses faham mentah. Lepas kita tengok dengan apa yang ulama dah syarah tu, yang kita bila tengok apa ulama syarah, kita dah faham apa dia syarah tu. Kita boleh tengoklah apa kesilapan orang. Kalau sebut tang silap tu lah. Apa kesilapan orang menghuraikan apa definisi satu-satu benda yang muamalat yang kita bicara ni. Satu, kalau nisbah orang mensyarahkan jual beli modal sekupang tak boleh jual RM1 pasal riba, pasal untung berganda. Tak betul. Salah tu. Salah huraian riba tu. Pasal tu riba. Riba ni maksudnya untung berganda. Setiap untung berganda adalah riba. Tak betul. Bukan tu. Bukan maksud dia. Sekiranya jual beli harus disebah kita beli walaupun modal sekupang, kita nak jual RM1,000 ke RM1,000,000 ke, ikut kita. Bahkan boleh jual macam ni. Yang ni pun selalu orang tanya, boleh ke? Yang ni regular customer, harga modal RM10, kita jual regular RM50. Yang ni unregular RM100. Yang ni kawan kerabat RM30. Yang ni pasal dia pernah rebut awet kita dulu RM3,000 kita jual. Boleh. Ikut kita. Yang ni, I'm sorry, I cannot sell this thing to you. Why? Tak boleh, aku tak jual kat kau. Tak boleh. Yang ni kita bagi free je. Boleh? Dia kata, ikut kita. Pasal barang milik kita, ikut kita. Kita nak jual apa pun. Berapa apa jual apa pun, maksudnya nak jual harga berapa pun. Itulah. Jadi kalau mensyarahkan riba tu dengan semata-mata ada untung berganda, itu adalah riba. Tak betul lah, itu bukan riba. Itu adalah baik. Itu adalah baik. Jadi riba tu apa? Ini yang kita nak tengok apa takrif riba. Baik, wa syar'an. Okey. Untuk nama riba ni dalam takrif syarak, inilah riba yang kita pasal yang kita nak tengok. Dia ialah muqabalatu iwadin bi akhara majhulit tamathuli fi mi'yari syar'i halat al-aqdi aw ma'a ta'khirin fil iwadaini aw ahadihima. Tarikh tu cantik, habis semua bab riba faham. Tapi baca satu pun tak faham. Okey.
Okey, kita tengok satu-satu. Baik, dan riba ni dia ialah muqabalatu iwadin. Mana qabala yuqabilu muqabalatan qibalan, mesti istilahnya proses tukar menukar. Ustaz, muqabalatu iwadin bi akhara majhulu. Perabi satu dulu. Muqabalatu iwadin. Jadi untuk nama riba ni adalah muqabalatu iwad. Tukar menukar, unjuk mengunjuk, beri memberi, iwadin, satu iwad. Asal mana iwad ni satu benda yang bertukar ganti. Iwad. Okey. Baik. Cuma takrif tu kalau ikut dia ada longgar sikit. Iwad tu. Asal maknanya muqabalah tu unjuk menunjuk, tukar menukar, berbalas-balaskan. Iwad satu benda, satu mata benda. Iwad sini. Kalau atas terjemah mudah lah. Dia sebut sini dengan terjemah satu takaran. Tak takar pun kalau ikut. Asal makna iwadun. Kita belajar mak iwad. Apa makna iwad? Ganti lah. Benda berganti-ganti. Aku bayar hang bagi kat aku. Jadi ada muqabalah di situ. Jadi bertukar ganti, bertukar. Jadi macam mana pun maksud iwad tu ialah apa-apa syait. Macam mana pun untuk nama riba, dia mestilah muqabalah tu iwad. Dan iwad sini adalah iwadin makhsusin. Dan iwad maksud ni macam mana dia akan syarah nanti dalam bab riba, dalam ke depan nanti. Iwad dalam bab riba, riba tak akan jadi riba kalau dalam masalah muqabalah, melainkan mesti emas, perak, mat'umat, makanan. Emas, perak, makanan. Ha? La riba. Tu benda-benda nak jadi riba ni, elat riba, benda yang mesti benda-benda yang ribawi saja. Jadi nak nama ribawi ni adalah muqabalah, maksudnya proses tukar menukar iwad. Dan iwad ni iwad maksus. Iwad maksus tu apa? Emas dengan emas, perak dengan perak, dan semua mat'umat yang sejenis. Beras dengan beras, gula dengan gula, kurma dengan kurma. Tu yang kalau kita belajar bab riba, ada sebut tamar bi tamar, syair bi syair, qamhi bi qamhi. Jadi pasal apa tu? Yang tu dah dipanggil iwad tu. Iwad. Jadi iwad ni iwad yang maksus. Dan maksus tu apa? Umum bahasa istilah iwad yang nak panggil riba ni mesti benda tu emas perak, naqdain, emas perak dan mat'umat. Dan pula tu sejenis tamasul. Macam mana pun detailnya ke depan. Cuma kita nak bagi faham definisi tu je. Jadi dia lah muqabalah tu iwad. Dan iwad ni eloknya penggunaan yang dia muqabalah tu iwad, tukar menukar satu iwad, satu benda yang bertukar ganti, bersilih ganti. Yang iwad ni mesti iwad maksus. Dan maksus tu apa dia? Mestilah emas perak, makanan. Dan riba yang kita bicara atas pasal riba ni, dia nak sebut riba dalam bab sistem barter aja. Tak masuk dalam riba qardi, riba hutang. Riba hutang, riba lain pasal dia bukan iwad. Dia adalah ziyadah dengan sebab bertempuh masa, pula tu berkaitan bab hutang. Itu riba hutang. Ini riba ni, riba yang asal kita dalam fiqh. Riba ni lah sebut dalam kitab bab riba. Apa dia? Dia riba sistem barter. Muawadah, iwad. Jadi muqabalah iwad. Jadi bahasa lainnya muawadah. Jadi bila muawadah ada berbalas-balas dan ada iwad. Dan iwad ni iwad maksus, mestilah emas dengan emas, perak dengan perak. Lagi makanan dengan makanan. Dan makanan tu makanan sejenis. Tamar dengan tamar. Jadi lembu dengan lembu, kambing dengan kambing, itik dengan itik. Tu. Hak tu nak panggil jadi nama riba dalam bab riba ni. Dan riba macam ni kalau bahasa lama, riba dalam bab kita nak bicara ni, riba dalam sistem barter. Riba muawadah. Jadi riba dalam wang ringgit itu tak jadi riba.
dalam bab kita nak bicara. Pasal apa? Wang ringgit kita bukan emas perak. Yang tu nanti kita tengok apa kesilapan orang, yang terutama ustaz kontemporer lah ni, yang mensyarahkan benda tu riba, benda tu sebenarnya tak riba. Jadi dia mesti muqabalatu iwad. Jadi iwad mahsus, dan saya dah sebut mahsus tu apa tadi. Dia muqabalah bi akhar dengan satu yang lain, dan akhar ni kita iwad dia, dah faham akhar ni, iwad ni untuk jadi riba. Akhar tu pun maksus juga nanti. Apa dia? Pasal kalau emas dengan emas sedia maklum, nanti emas dengan perak juga boleh jadi ribawi. Cuma syarat dia lain. Kalau ikut dia ada 3 syarat besar. Nanti bila emas dengan perak, ada juga akan jadi ribawi pasal masih emas dengan perak. Kalau beras padi rumah dengan padi bendang, masih lagi istilahnya padi. Walaupun yang ni padi rumah, ni padi bendang. Emas, padi dengan gandum, masih namanya ada riba lagi. Pasal apa? Pasal dia matrumat, masih makanan. Pula tu makanan asasi. Tapi yang ni gandum, yang ni padi. Masih ada istilahnya ilat ribawi. Benda-benda boleh nama riba. Jadi kalau sistem butter, dia akan jadi riba. Emas dengan perak. Jadi apa tu? Kalau emas 916, 999, masih emas lagi. Tu syarat ketat tu. Untuk nama tukar sistem butter dengan muawadah, dengan iwad, dengan muqabalah bi iwadin ni. Jadi dia lah muqabalah tu iwadin bi akhar. Okey, untuk nama riba, yang antaranya majhulat tamasuli bi akhira muqabalatu iwad hal, ataupun kita baca majhuli je, naat, baca naat bagi muqabalah. Kalau majhulu Ustaz, muqabalatu yang dijahilkan, muqabalah yang dijahilkan tamasul. Okey, boleh baca itu. Kalau baca muqabalatu iwadin bi akhar, muqabalah ni muqabalah mana? Majhulut tamasuli, muqabalah yang dimajhulkan tamasul. Apa nak terjemah sedap tu, persamaan, dijahilkan persamaannya. Jadi yang ni kalau ikut dia isyarat kepada riba jenis pertama. Apa dia? Kita emas dengan emas. Pasal nak sebut bab riba, kita dah bicara tentang nukut tadi, emas dengan emas. Jadi antara riba adalah muqabalah iwad bi akhar, emas dengan emas, tapi majhul tamasul, tak tahu sama. Ni sainya berapa gram, yang tu berapa gram, tak tahulah, tapi dia setuju hak saya dengan hak dia, tukar. Berapa kita punya, berapa dia punya, tak tahu lah, tapi saya suka dia, dia suka dia. Walaupun ridha. Macam mana? Riba. Pasal apa? Majhulut tamasul. Tak tahu, tak sama. Syarat untuk emas dengan emas apa? Berapa? Sekilo. Sekilo. 10 gram. Mesti 10 gram. 999 ke 916? 999. Baru 999. Baru sah. Kalau 999, ini apa? Saya tak tahulah emas apa. Apa status saya punya emas? Apa? Tak sah. Tak sah untuk ditukar. Pasal apa? Benda emas dengan emas, tapi majhulut tamasul, riba. Itu nak sebut riba. Riba. Satu, kalau kita pergi kedai emas, trade in, lama dengan baru, ni berapa gram? 20 gram. Nak trade in, nak baru, berapa gram? Sudah kena kurang lah, kata dia. Pasal hari ni sudah, harga sudah turun, tolak lagi upah, tolak lagi, tolak. Sekarang harga baru. Itu nak jadi riba tu. Trade in, masuk berapa? 20 gram. Keluar balik berapa? 15 gram. Ini kila kosong-kosong lah. Kila kosong-kosong, riba. Trade in dia nak jadi riba ni. Pasal apa? Dia ialah emas dengan emas balik. Tapi emas yang masuk dengan keluar tak sama. Tak sama. Riba. Situ nak jadi dosa. Satu kaedah kalau nak trade in emas ni, nak sebut tambah tu. Pasal banyak kita trade in emas. Memang kita pun belajar trade in emas. Yang lain jarang nak ada trade in. Emas lama dengan emas baru. Jadi kalau tilam lama, tiram baru, tak apa. Tilam lama, tilam baru. Sikit. Tak faham sudah. Tapi emas lama, emas baru, dia maju tamasul. Tu antaranya. Kalau maklum tamasul pun, tapi tak tamasul, riba. Kalau katalah kita 20 gram, dia 10 gram, tapi sama-sama suka, macam mana? Riba. Pasal apa?
Syarat dia mesti tamasul. Yang ni disebut majhul tu tamasul. Kalau maklum tamasul sekalipun, tapi dia punya amount tak sama. Macam mana? Riba. Maksud apa? Syarat dia mesti tamasul. Tu. Apa tamasul ni? Sama. 10 gram, 10 gram. 99, 99, 91, 96. Bekas. Bekas apa? Bekas padi rumah. Ni mesti padi rumah. Berapa peratus hancur? 5%, 5%. Kalau ni 5%, ni 5%. Tak boleh lah. Tak boleh lah untuk tukar. Walaupun ni sekilo. Pasal apa? Tak tamasul. Benda tamasul tak boleh buat sistem mata dalam bab yang ribawi. Kalau nak tukar pada mata wang. Mata wang nak buat pasal dia duit. Duit bukan emas. Duit kita lah ni, bukan emas. Dulu kalau orang kata duit tak boleh, duit beribawi pasal dulu duit dulu emas. Dinar, dirham. Tambah zaman Islam. Orang zaman Islam dulu tak boleh. Duit dengan duit tak boleh tukar, memanglah. Duit dengan duit tak boleh tukar, pasal duit dengan duit adalah emas. Dan dia tak boleh tukar melainkan mesti emas dengan kadar yang sama dan jenis yang sama. Kalau sikit ni masih nak sebut majhul tamasul. Katalah kalau emas betul dia 5 dinar tapi 1111. Saya 5 dinar seketul. Itu pun tak tamasul, haram, tak boleh jual, tak boleh tukar-tukar. Tak boleh iwat. Pasal apa? Walaupun dia 5 dinar, saya 5 dinar. Pasal apa? Saya 5 dinar dipanggil sihah. Yang tu 5 dinar munkasarah. Dia 5 dinar pecah. Saya 5 dinar ketui. Sihah. Riba. Yang tu cincin, gelang, rantai. 100 gram. Saya seketul 100 gram. Tukar. Riba. Pasal apa? Tu pecah. Ni ketui. Tu ketat tu dalam bab ni. Kita hak ni buat tak peduli. Masuk ke dalam mana? Trade in. Jalan. Dah riba. Tu majhul tamasul. Apatah lagi berapa gram ni? Tak tahulah. Suka sama suka. Tengok gelang kau, gelang kau lawa lah. Ni gelang dekat nak tukar gelang kau. Suka sama suka. Kau suka tak gelang ni? Geling. Oh, lawa lah. Aku memang lawa perhati gelang kau. Lawa. Sekarang kita suka sama suka. Redha meredoi. Macam mana? Majhul tamasul. Riba. Jangan dah buat kerja gitu. Kalau nak buat juga, dengar, nak sebut. Walaupun detail kan sebut, tapi dah faham. Pasal kita dah sebut awal tu, sebut pergi. Tak majhul tu tamasul, tak tahu. Macam mana nak buat juga. Pasal hang suka aku suka kat hang. Nak tukar sama suka. Gelang. Macam ni. Ni gelang ni. Gelang, aku bagi kat kau. Aku jual tu. Berapa? 400. Hutang Jual gelang hutang boleh tak? Kenapa pula? Bukan riba. Pasal hutang. Memanglah jual beli, tapi hutang. Hutang tangguh. Tak riba. Pasal apa tak riba? Pasal duit. Tak riba tu pasal duit. Duit tak riba ke? Duit mana riba? Kenapa? Duit bukan emas. Duit bukan perak. Duit bukan makanan. Tak ada ilat ribawi. Tak ada masalah. Nak beli emas dengan duit. Beli emas dengan duit tak ada ilat ribawi ya. Contemporary-nya kata tak boleh. Zaharuddin lah siapa kata lagi. Kena sebut nama. Zaharuddin kata tak boleh. Beli emas hutang riba. Ya ke? Pasal apa? Pasal dia kata dia ambil emas, lepas tu dia tak bagi duit serah. Jadi pada dia duit adalah emas. Memang kalau tengok dia punya syarah muamalat dia kata itu. Duit adalah emas pada dia. Pada dia lah. Kalau ikut realitinya duit emas ya. Duit kita perak. Tak. Duit kita apa? Tak apa benda bodoh macam duit. Kertas, plastik, tak benda nak sebut bahan tak kerti. Tapi bukan emas. Bila bukan emas boleh tak tukar emas dengan bukan emas? Ada apa-apa syarat? Tak ada apa-apa syarat. Benda-benda yang bila dia bukan benda tamasul, bukan emas dengan emas, emas dengan kertas, boleh jual hutang, tak ada masalah. Tentu kalau ikut tak ada masalah hutang. Okey, saya nak sebut masih balik apa kita bicara ni. Kita beli hutang. Keedah nak bagi gelang dan nak agak hak aku kan. Macam mana? Jual lu gelang ni harga RM400 hutang. Okey, ni pun ambil. Baik saya beli RM400 hutang. Siap. Hutang. Kemudian gelang dia ni pun okey, dijual pula kawan ni. Aku beli gelang kau pula RM400. Tadi tak, kalau yang ni beli, yang ni jual lah. Aku jual gelang aku kat kau RM400 hutang.
Jadi masing-masing dah jual beli kan, sah milik. Kau ada hutang aku 400 kau ada hutang aku 400. Okey, sama macam ni. Aku halalkan hutang aku kat kau. Engkau pun hutang. Halalkan hutang aku. Okey, halal. Sah milik. Pasal apa? Pasal bukan muqabalah syai' bi syai'. Bukan muqabalah mah dengan mah. Yang tu adalah melepaskan hutang masing-masing. Siap. Jual beli dengan hutang, lepas tu melepaskan hutang masing-masing. Selesai. Jadi menyebabkan jadi halal tu pasal apa? Akad dan teknik muamalat. Teknik je. Teknik tak betul, tu jadi riba. Yang ni yang orang tak faham, dia kata apa? Innamal bai'u. Sama je lah. Dapat gelang natang tu juga. Gelang dia dapat kat kau ni, gelang ni dapat kat kau ni. Riba lah. Innamal bai'u mislul riba. Kepala tak kau. Kata. Itulah perkataan orang tak faham. Apa dia riba dengan baik? Nampak? Baru nampak. Oh, mislul riba. Tak mana mislu tu? Tak mana mislu? Tang-tang milik. Itu tang milik. Tapi cara milik tu macam mana? Yang menyebabkan riba tu tak mana? Yang menyebabkan riba adalah muqabalah, mu'awadah, mas dengan mas. Tapi majhul tamasul. Saya sebut ni majhul tamasul. Majhul tamasul. Dia tak tahu berapa gram, kita pun tak tahu berapa gram lah tu. Berapa tak tahu, tulis kat kertas itu. Tak tahu. Bila tak tahu macam mana? Majhul tamasul. Ini tamasul. Tapi nak tukar. Kalau tamasul, iwat dengan iwat, riba. Itu riba. Tadi, ni baik. Jual, hutang. Beli, hutang. Siap. Lepas tu, aku halalkan hutang aku kau. Aku pun halalkan lah dan kau halalkan hutang aku. Sah. Kalau aku bagi kat kau orang ni, aku bagi kau orang ni. Boleh tak? Tak boleh. Pasal hebahnya tu, hebah dengan berbalas, masyhur dalam kaedah ulama, hebah berbalas adalah baik. Dia lah muqabalah iwat biwat. Cuma mulut tak sebut baik. Tapi realitinya baik. Dia lah muawadah. Dia lah hebah. Walaupun nama hebah, aku bagi kau, aku bagi. Bagi dengan bagi. Kalau tak bagi, aku tak bagi, aku tak bagi lah. Kan berbalas. Bila berbalas, dia lah baik. Dia lah baik, tetap haram, dan riba dah berdosa. Tu, riba. Muawadah. Muawadah tu yang tu riba. Dan jadi riba tu pasal apa? Majhul tu tamasul. Tapi kalau dia 1 dinar, 1 dinar. Dia 916, saya 916. Dia 1 dinar 4.25 gram. Saya pun 4.5 gram. Sama. Cuma ni Perak, ni Penang. Ni Selangor. Ni Pahang. Kita tukar ni. Aku nak Penangnya. Okey, kita buat koleksi. Tukar. Sama. Okey, tak ada. Pasal apa? Dia bukan majhul tamasul. 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 916. Cuma cop lain. Cop tak ada masalah. Cop tak ada masalah. Cop tak murahkan nilai. Penang, Perak, Negeri Sembilan apa tak ada masalah tu. Kurang nilai hak perlih sikit. Saya Wahabi kuat. Saja saya katuk Wahabi tu, nak katuk itu. Tapi kalau tak ada lah, tak ada lah. Kalau tak melibatkan tu. Saja saya nak sejuk kata lekeh dia sikit tu pasal Wahabi kuat. Nak cerita apa tu? Baru semua tu nak syarahkan majhul tamasul. Muqabalah tu iwat. Bahasa tu yang bahasa kitab klasik ni orang tak lepas pi nak baca ni. Macam mana nak takdir, nak pergi faham. Bahasa orang baca kalau ikut pendek tu. Pendek tapi pendek, faham, clear. Mana sangkut lagi tanya. Tu yang tak ada nahu tu payah nak faham. Tak ada pun dengar saya syarah apa. Kalau boleh faham, bagus. Okey, kalau atas baca wajah tu, saya baca yang tu, muqabalah tu. Jadi naat bagi muqabalah. Boleh ke naat muzakkar daripada muannas? Manut? Majhul muzakkar. Muqabalah muannas, boleh? Yalah. Tak masalah majhul tu muqabalah tu. Faham? Dia anak manut. Naat dengan manut mesti mutabaqah 4/10. Boleh jadi naat? Boleh? Boleh? Boleh. Zaidun al-akhiratu. Boleh? Itu nak sababi. Ni nak hakiki. Itu mudah-mudah boleh. Kalau Zaidun al-akhiratu ummuhu. Itu boleh pasal dia jadi fa'il. Oh, ada tambah suluhu pula. Yang ni tak ada tambah suluhu. Takdir yang itu. Oh, pakar nahu ni. Tak boleh tempat tu tak boleh. Pasal dia tak ada kalau kita buat ayat sendiri boleh. Yang majhul tambah suluhi.
Ada orang tak bergelak tu, dia tak faham lah tu. Okey. Saja nak tanya tu, pasal nahu kena pakai ke tak, macam mana nak faham betul tu? Boleh kan? Saja tanya balik ni. Boleh ke naat muzakkar, manu'atnya muannas boleh? Kalau naat sababi memang tak ada masalah tu. Pasal naat sababi dia tak syarat mutabaqah kan, tam muzakkar muannas. Begitu juga tam mufrad tasniah jamak, dia tak syarat. Dia hanya wajib mufrad, wajib mutabaqahkan pada makrifah nakirah, wajib mutabaqahkan pada adat tak ada, muzakkar muannas tak ada, marfu' mansub majrur. Dia hanya 2 pada 5, bukan 4 pada 10. Siapa tak faham tu tobat pergi ngaji nahwu ustaz kalau tak faham nahwu tu baru nak start tu, bukan start majul tamah tu dia ajar SPM tak tahu, dia ajar kepada SPM. Kerana budak-budak cerdik jawab tanya pula, mampus tak jawab ustaz tu. Pasal apa? I'm sorry ya, I'm not ustaz, I baru nak start. Saja saya usik itu. Pandai takwil gitu macam ni ya, boleh. Pasal apa? Muqabalah masdar. Bila masdar tak iktibar muannas tu, selesai dah sah macam tu kot. Okey, ataupun kita baca hal mana? Hal dhamir mustatir pada huwa pada muqabalah kan. Qabala yuqabalu muqabalatan bi akhar. Ataupun naikkan saja hal bagi dhamir mustatir bi akhar isim fa'il, ada dhamir mustatir tak diruh huwa. Ada orang tak faham tu, dia boleh dengar kami simak apa. Macam mana pun ambil faham macam ni muqabalah. Yang tu bab nahwu Kalau tertinggal lah tu kita ambil yang sepatutnya kena faham fiqh ni. Dia lah mesti muqabalatun iwadin. Saya sebut ada iwad ni, iwad maksus yang dia ada ilat-ilat ribawi. Muqabalah bi akhar pun mesti atas kita bicara ni benda yang ada ilat ribawi. Dan muqabalah itu adalah muqabalah yang majhulut tamasul. Okey, saya bagi contoh ni, mas tak sama macam ni Kalau beras, dia ada sekak, saya ada sekak, ataupun dia ada seplastik. Kita tukarlah. Ni padi uma. Ni padi bendang. Kita tukar jom. Lama tak makan padi uma lah. Awaknya macam mana? Tak apalah, suka sama suka. Riba. Boleh? Tak boleh? Riba. Kalau dia ada tekak mengkuang, kita tekak mengkuang. Dia pun berniaga tekak mengkuang, kita pun berniaga tekak mengkuang. Tekak mengkuang kau lawa. Kau pun lawa. Kawan tu minat ni. Tukar sama suka. Tekak mengkuang boleh tak? Kenapa pula? Tak riba ke? Tak masul? Tak ada ilat ribawi. Apa dia? Bukan makanan. Kalau kunyah mengkuang tu tak boleh. Satu jadi riba. Bagi faham point tu apa. Walaupun tengok sampel ni, baca apa ni? Baca bagi faham apa yang dipanggil ilat ribawi tu. Yang penting ilat tu yang dia tengok. Untuk pen kan boleh tak? Ni align. Yang tu marker. Bukan marker apa? Paker marker lah. Makwa. Ni align, ni no line. Tukar. Tapi masih pen dengan pen. Tak apa, bukan ribawi. Bukan ilat ribawi. Tukar meja dengan kursi boleh? Awak ambil meja, saya ambil kursi boleh? Boleh, tak apa. Pasal dia tu, ilat ribawi tu tak ilat. Tu mas, perak, makanan, tambah yang sejenis. Satu grup. Satu je kan? Satu tak boleh buat main-main tu. Pergi tengok ayam ni. Ayam kau lawa lah. Kita tukar ayam sama ayam. Selalu kaki sabung orang ni. Ayam sabung aku, ayam sabung kau. Tukar dengan tukar, riba. Kita ada itik serati. Dia itik Jawa. Tahu itik Banjar? Itik Banjar tu bukan itik Jawa. Kalau ada itik Banjar lah. Itik Jawa memang ada kan. Ni itik Banjar. Ni itik Banjar ni. Kata dia. Ni pasal apa? Aku Banjar aku laan ni itik Banjar, ni itik Jawa. Ni sama tukar Jawa. Padahal itik kan itik. Itik kan itik tak boleh tukar. Pasal apa? Mana boleh, mana ada tak masul. Itik dengan itik sama kilo ke? Sama berat, sama tulang, sama. Mana ada sama. Itik tak boleh. Benda hidup memang tak boleh tukar. Yang sejenis. Tak boleh. Ribawi tu. Keedah dia tadi lah. Jual hutang, lepas hutang. Kalau nak buat dengan muamalah tu. Atas nama iwad, maju tamasul, benda sejenis, ilat ribawi, haram. Haram tu haram apa? Haram dosa riba, dosa besar tu. Walaupun kita tengok alai tengah tu dosa. Tak. Dosa besar. Yang ni yang kita nak betul lah balik kita punya kepala otak.
mana yang dosa dalam isi buku syarak, dia ialah dosa. Dan dia ialah besar, dia ialah besar. Benda yang tak berdosa lagi anggap berdosa, benda yang berdosa kata tak berdosa. Yang ni nak betul balik tuning kita punya kepala. Okey. Majhul tamasul fi mi'yari syar'i, pada sukatan syarak. Jadi dia majhul fi mi'yari syar'i, pada sukatan syarak, pada sakatan syarak. Apa sakatan syarak kat sini? Mi'yar syar'i yang ada adalah kail, wazan. Kail dengan wazan lah kalau bab-bab ribawi ni. Maksudnya dengan sukat ataupun timbang. Majhul dari sisi sudut sukat dan timbang. Kalau beras, majhul timbang, sukat. Kalau emas tadi, majhul timbang. Itu adalah antara mi'yar syar'i yang diperkirakan untuk nak tengok dia majhul tak majhul. Satu kalau kaedah beras tadi, kita ambil satu bekas, aku bagi kau segelas, gelas. Okey. Mulia tu pasal dia mi'yar syar'i. Gelas, pasal ukuran. Dia termasuk dalam kail. Termasuk dalam kail, bukan wazan. Cuma pastikan dia beras dia dengan kita adalah sejenis. Kalau tak sejenis, tak apa. Kalau tak sejenis, tak apa. Buat macam mana? Dia gandum, kita padi. Dia toke roti, kita toke apam. Roti gandum, apam beras, saya nak tunjuk itu. Itu tukar tepung gandum dengan tepung beras. Tepung gandum 2 kilo, beras 1 kilo. Boleh? Boleh, pasal bukan gandum dengan gandum. Bukan beras dengan beras. Tapi gandum dengan beras. Tapi masih ilat ribawi. Dia tak syarat. Dia tak syarat sama. Tamasul. Bila tak tamasul, dia tak syarat sama. Pada mi'yar syar'i. Dia boleh berlebihan itu. Boleh tafawud. Boleh berlebih kurang. Walaupun ilah ribawi. Tapi pasal dia lain. Apa? Gandum, beras ada lain. Tapi kalau beras dengan beras, dia tak boleh. Dia mesti tamasul. Dia ada 3 syarat ni. Kalau emas, perak, tukar. 1 dinar emas, kau 50 dirham kat aku. Boleh? Dia emas, perak, tak apa. Cuma dia mesti tunai. Syarat sama mana nak sama, emas dengan perak memang tak sama. Takkan 1 dinar dengan 1 dirham. Tidak, mampu orang tak tukar. Untuk 1 dinar dengan 500 dirham. Ikut nak tukar macam mana? Boleh? Boleh? Cuma mesti tunai dalam majlis. Tunai dalam majlis. Dia tak syarat sama dan tak syarat. Dan memang tak satu grup. Dia tak syarat sama, memang tak syarat sama. Tak syarat tamasul. Dan tak syarat bilangan angka dia sama. Okey, asal masih majhul tamasul mi'yar syarak. Baik, majhul tamasul ni halatul aqdi. Majhul pada ketika akad. Masa akad tu tak tahu, tak sah. Siap. Ataupun satu lagi, masih masalah riba. Dia muqabalah yang buat tadi, ma takhirin fil iwadaini, berserta dengan mengkemudiankan pada salah satu daripada 2 iwad. Iwadain ini baik daripada baik ataupun mushtari. Itu iwadain. Takhir daripada 2 pihak. Dua-dua belah hutang. Katalah, saya ada emas, dia ada emas. Waktu tukar emas dengan emas. Kalau tamasul satu hal tadi, memang 1 dinar, 1 dinar. Saya ada perak, dia ada Penang. Tukar. Esok aku bagi hak perak. Esok juga aku bagi hak Penang. Riba. Ataupun ahadihima, salah satu. Saya ada hak dinar saya, perak. Sana Penang punya. Yang ni saya serahlah. Tapi ada dia tak bawa. Dia kata esok aku bagi hak aku punya. Riba. Cuma riba tak tamasul tu, riba fadli, pasal tak sama banyak. Riba tak bagi dalam majlis ni, riba yadi, tu riba yadi. Pasal apa? Tak serah menyerah. Tak yadan biyadin. Dia tak yadan biyadin. Yang tu yang takhir fi iwadaini au ahadihima. Tarikh tu walaupun pendek, riba syahab. Macam mana pun tu tarikh pendek tu dia syarah juga. Yang macam mana pun itu syarah Fathul Qorib. Kita tengok dalam matan
Wayah wa takrib, macam mana disebut? Macam mana pun, tang dulu. Soal, kalau ada. Orang kampung kan biasa kalau lepas menuai tu, dia akan dia bagi nak rasa apa Beras baru. sama-sama kan. Jadi untuk mengelakkan Ribawi tu. jadi okey aku minta pula awak satu koni, nanti saya bagi satu koni untuk awak pula. Masa riba tak? Riba tu. Riba juga. Walaupun dia minta atas minta. Minta. Saya minta kau start satu koni. Itu saya bagi pula. Lepas tu nanti saya bagi awak pula nak rasa yang saya pun Tu bahasa minta tu satu hal lah, minta kan. Sagi istilahnya kalau atas nama hebah telefon. Jadi minta dia bagi. Itu kita pula bagi dia. Bagi dengan bagi. Iwak. Tu namanya iwak. Muqabalah. Yang kalau atas dia bagi kita hebah. Hari kita bagi dia hebah ya. Hebah dengan hebah. Hebah berbalas. Hebah berbalas adalah baik. Bila baik tak cukup syarat. Benda ilat ribawi. Baik tak cukup ilat riba. Tambah pula berapa? Seguni. Guni tu berapa kilo? Isi lah bagi guni penuh. Berapa? Tak timbang pun. Pula tu beras dia riba tu. Itu kaedah dia, kaedah jual hutang kan. Tu lepaskanlah hutang. Kalau nak datang ke lepas tak pun, beras aku kau nak kau beli seguni 50. Nah, ambil RM50. Buat balik beras tu. Aku nak rasa beras kau juga. Okey, ambil 50, ambil kuning kau. Selesai. Pasal muamalat bukan beras dengan beras, tapi beras dengan duit. Beras dengan duit, dia kata, aku tak jual 50, aku nak jual 55. Boleh tak? Ikut nak jual 55. Mahal lah, tak nak beli dengan dengan murah. Tak nak makan beras yang ada, beras yang banyak. Sikit-sikit yang bahasa itulah. Macam mana pun kita nak tengok tak riba tu. Jadi kalau atas kata bagi, walaupun dengan bahasa ayat mula tadi, minta lah. Aku minta beras, nanti aku bagi beras. Jadi satu minta, satu bagi. Memang itibar tu kita minta, tapi bila dia bagi kita, bagilah tu. Bagi dengan bagi. Bagi dengan bagi ialah muawadah dan muqabalah. Ataupun setengah masa kan. Nanti tu. Okey, katalah memang seguni kat dia, seguni kat kita. Setuju pun setuju. Memang timbang pun timbang eloknya kan. Katalah padi pun bukan padi basah, padi dah kering dah elok. Bila padi basah ada ribawi lagi. Pasal tak tahu kering dia. Percentage air dia tak tahu, basah tak basah dia tu. Padi pun dah padi kering lah. Bila padi kering, kalau ikut yang ni 100 kilo, ni 50 kilo, 50 kilo. Katalah 50 kilo tu padi tu. Tu serah tu. Nanti aku nak rasa beras hang pula. Hantar rumah aku seguni lah. Riba jadi. Tadi riba fadli. Riba fadli, pasal fadli tak sama, tak tamasul. Berlebih-lebihan, berlebih kurang. Riba fadli. Kalau tak serah menyerah dalam majlis, riba jadi. Boleh. Sebab dia bertangguh. Tak masalah bertangguh. Tentu kalau balik kita yang kita duk berlaku tu barang kemas tu lah. Cuba perhati lah. Tentu barang kemas tu. Tentu kaedah dia macam mana? Kalau kita nak trade in pun macam ni tu. Bagi selesai tu. Tengok-tengoklah. Ke kedai yang kita tengok minat tu lah nanti kita nak trade in tu kan. Tapi macam mana pun bagi selesai trade in tu. Ambil ni. Berapa lu ambil ni? Harga mahal ni berapa? Yang ni 916, 1155, 999, 170. Okey, you timbang ni. Ini harga jual memang harga beli tak sama. Harga beli lain, harga beli kita tolak 10%. Tolak harga 10% lagi ah. Tolak. Macam mana bagi dealing bagi selesai dulu. Okey, sekarang ini gelang kita mau jual sama lu. Memang mau trade in memang mau trade in tapi saya mau jual dulu. Akad dulu lagi selesai tu. Baru tak jadi riba tu. Yang tu yang menyebabkan tak jadi riba tu akad tu. Tu bahaya akad dalam kaedah Syafi'i tu. La buddha tu. Ni trade in terus ya. Tu jadi istilah lagi berapa mau tambah? Tanya mau. Tahun kita kasih balik lu RM50. Tapi mas dengan mas tukar. Bulan tu tak sama. Itu ada tambah lagi duit. Walaupun cover dengan duit. Istilah mas dengan mas tu yang menyebabkan riba. Jadi selesaikan hak dulu. Trade in okey berapa tu? Yang ni ya. Sajalah gaya kan. Ini RM300. Cincang RM310 kasih sama lu. Okey, 3 kasih lu. Kita jual itu gelang RM310 sama lu. Hutang pun hutang lah, biar selesai. Dia dah jual lah dengan hutang RM310. Dan kita sekarang ada RM310 kat dia. Baru pilih tu. Ini timbang.
Berapa upah? Tengok, ini upah. Ini berapa? Ini RM305. RM305. Wah, tapi gram sikit lah. Wah, sekarang main mahal mah. Tapi lu ambil bola sudah tolak upah mah. Memang ditolak macam-macam. Macam mana pun saya nak tunjuk muamalat tu kan. Bagi selesai satu dulu. Oh, selesai ni. Okey, sekarang RM305. Tadi berapa lu hutang? Lu ada hutang saya ambil ni. RM310 lah. Ini RM305 lah. Kasih RM5 lagi. Okey, saya beli ni barang dengan RM305. Kalau nak akad kalau tak akad pun tak ada masalah. Masalah tadi ialah budak lah. Akad pun RM305. Kasih RM5 lagi. Okey, see you. Selesai. Tak ada riba. Tak ada riba. Kalau ni trade in amount ini. Berapa tambah? Taklah tambah yang kasih lu RM5. Riba. Sikit je. Teknik muamalah. Nanti yang sekali lagi nak ulang. Nanti yang orang tak faham kata innamal bai'u. Kalau tengok sekali dulu macam mana? Memang orang tak faham dia akan kata apa? Innamal bai'u. Baru kita faham Al-Quran. Padahal ada orang kata sama je. Itu dah asal usul cerita Al-Quran. Kenapa dia kata sama tu? Kenapa dia kata sama? Punca sama. Punca kata sama tu. Baru kita faham Al-Quran. Itu ke ribanya. Padahal lah. Selama ni belajar tak faham pun. Baik lebih seluruh riba, ambil seluruh riba. Dia ingat sama je. Tak sama pun je. Yang tak sama tu tang mana, yang menyebabkan riba tu tang mana, yang tak riba tu tang mana. Okey. Ada? Ya. Ya. Oh, nak buat macam ni? Keedahnya taubat je lah. Kalau dulu pun, kalau ikut istilahnya memang kita ada setuju bahasanya tu kan. Jadi maksudnya kita tak ada istilah ambil atau orang lain. Tapi muamalat tu dah dilaksanakan dengan cara yang tak betul dengan cara Islam. Jadi keedah dia taubat je lah. Tak ada apa-apa kena pulang. Kalau ada benda-benda kena pulang, ambil zalim dengan riba dalam bentuk ambil lebih. Kalau ambil lebih macam tu, macam ambil hutang apa tu, tu memang nak taubat dia kena pulang balik. Tapi yang ni kita bukan melibatkan masalah hutang ambil lebih apa. Cuma cara muamalat yang tak betul disebabkan ada majhul tamasul ataupun takyadan biyadin. Yang tu dia dosa perbuatan lah, dosa fi'il aja. Bila dosa fi'il, taubat dia tak ada apa-apa kena pulang. Emas tu memang emas kita, cuma wajib taubat di atas kita buat muamalat yang fi'il tu haram. Kerana tak menepati piawaian syarak, tak yadan biyadin dan ataupun majhul tamasul tadi. Cukup. Lain. Hempur ada makanan tu. Tu salah bukan makanan. Macam mana sekali? Kalau contoh macam hadiah tu terkawai ke. Okey. Kira baik lah. Ya. Dari sisi nama baik dan atas nama dulunya istilah dia panggil sistem barter lah kan. Yang ni hadiah pengantin, katalah contoh pengantin. Dapat gelas banyak. Allah, gelas banyak siapa nak minum? Gelas sampai 100 biji. 12 kali 12, 144. 12 semua gelas saja. Ingat kami 2 orang, 2 biji gelas padan. Saja-saja buat usik itu kan. Gelas. Untuk dia ada periuk. Macam ni lah. Tukar dengan periuk. Tukar dengan ni, tukar dengan ni, tukar dengan ni. Jadi hadiah dengan hadiah. Kalau ada makanan tu, buat keluar lah makanan tu. Pasal bila ada makanan ni, takut jadi masalah kan. Jadi, tukar hadiah dengan hadiah yang bukan makanan, bukan emas perak. Jadi tukar. Sekalipun, ni gelas, tu periuk. Periuk ni mahal. Alah hadiah. Okey lah. Boleh? Apa? Baik. Dia lah baik. Baik dengan sistem barter. Kalau nak jual lah. Periuk RM300. Gelas RM30. Nak ambil RM30, nak ambil RM300. Jual lah. Boleh jual hadiah. Boleh jual hadiah. Tak ada masalah. Masa saya jawab soalan. Jadi kalau ada melibatkan makanan tu, katalah, ni makanan ni apa? Cadbury. Allah tak mahu sebut lah Cadbury. KitKat pula. Alamak. Kit dog lah. Dah cat dog. Hot dog. Ni hot dog, ni burger. Ya ni? Roti tu. Susah. Tukar memang suka. Tak boleh. Ni aku suka hot dog, aku suka burger. Tukar boleh? Hot dog dengan burger tu tak bahan je roti. Tu. Pula tu tak masuk. Mana boleh burger tak masuk? Ni Ramli ni. Ni Halimah. Tak boleh. Burger ni King. Ni King Kong. Tak boleh tukar.
Tak boleh. Benda tak boleh. Benda mat'um elak. Dia jadi susah tu. Jadi susah tu. Elak ribawi. Baik tu beli dengan duit je. Transferkan dengan duit. Jadi benda-benda ribawi macam ni tu yang bila dah ada duit dia mendidakkan ribawi dalam bab barter. Tapi bila duit dia melibatkan ribawi dalam bab hutang. Itu ya. Macam mana pun kena faham lah apa yang riba tu. Pasal kita kata tak ada apa berlaku dalam trade in tu. Banyak kita trade in lah. Pasal dia tengok dalam bab ni buat trade in. Ya. Maksud berlainan tu dia adalah contoh tadi yang Ustaz beri contoh apa beras dengan Padi rumah yang padi benda tu Itu. dia Ustaz cakap boleh jual beras gandum dengan tepung beras. Gandum yang beras kan, tepung gandum dengan beras. Dia boleh tu boleh tak sama. Tapi tak boleh hutang. Mesti serah menyerah dalam majlis. Macam emas perak, memanglah dia elak ribawi. Tapi satu emas satu perak. Dia boleh tak sama. Tak sama tu maksudnya emas perak dan 1 dinar 500 dirham. Katalah kita. Boleh tukar. Tapi mesti tunai dalam majlis. Tunai sepakat. Itu kot, boleh. Tapi kalau emas ni 916 mesti 916. Ni 10 gram mesti 10 gram. Emas dan emas jenis diketat tak masuk. Tak masuk tak boleh, riba. Okey, lain. Jadi kalau bukan hadiah kepada hari dulu Ustaz, dia amountnya dia sedia okey RM20 satu kepala. Jadi masing-masing ada makanan, ada apa-apa dan macam-macam lah. Dia kau beli tu untuk tukar hadiah tu. Ada macam-macam tu. Tapi dia harga dah ada RM20 satu kepala hubung cikgu kan. Dia tengok ada elak ribawi tu. Dia kena tengok dan tu lah. Ada elak tak elak ribawi dalam hadiah tu. Jadi main borongnya hadiah. Apa ada? Macam-macam ada. Ini apa buat cari pelik-pelik tu? Masa pelik tu, kenapa pergi cari saja-saja pasal buat dosa tukar-tukar hadiah pula? Padahal ada benda-benda yang menyebabkan boleh jadi haram pasal ada elak ribawi. Pasal dia makanan, mat'um. Bila makanan ni dia susah sikit. Ya. Macam mana pun kalau yang ni beras, ni gandum kan daripada bahan tu, dia adalah istilahnya boleh bertukar pasal tak syarat tamasul. Tapi itulah, takut ada benda yang susah. Bila ada tamasul lagi, yang ni ada 2 bobilah Cadbury tu, ni ada 2 Cadbury, yang ni ada 1 Cadbury. Tak sama. Tiba? Dia macam yang kata tadi tu. Macam hadiah tu. Ibarat kata. 1 apple. Satu tu ibarat kata sampel makanan. Okey. Dalam RM20. Yang tu dia pergi basuh semua. Yang tu tak apa. Kalau tak melibatkan jenis elak ribawi daripada jinsun yang sama, tak apa. Ni ample. Dia dapat hadiah basuh bunga. Memang hadiah ni pun hadiah. Tapi hadiah dia basuh bunga. Kita makanan. Boleh. Yang ni bahulu. Yang ni tapuer. Boleh tukar tapuer dengan bahulu. Pasal apa? Yang ni mat'um, ni tak mat'um. Yang ni dapat dinar. Yang ni dapat beriuk nasi. Beriuk nasi dengan dinar boleh tukar. Pasal dia bukan daripada elak yang sama. Kalau elak yang sama tu yang takut masalah tu. Bukan nok yang sama. Jadi kalau kata bukan nauk yang sama, bukan elak jinsun yang sama, tak ada masalah. Jadi kena tengok hadiah tu hadiah apa. Jadi kalau hadiah semua berkuih bahulu je. Tapi ni bahulu ikan, ni bahulu ayam, ni bahulu udang, ni bahulu tahu benda lah kan. Ni bahulu bunga, ni bahulu apa. Yang ni banyak, ni paket, ni besar, ni kecil. Tu payah. Bayar tu pasal dia mat'um, tukar tu tak kena gaya, buat dosa je. Dia tak masuk. Dia tak masuk. Dia tak masuk. Betul. Buah pun dia mat'um. Bahulu dengan buah tak apa pasal buah benda lain, bahulu benda lain. Tu yang kita jual dah puasa tu dia riba. Jual Jual dah puasa tu. Kalau hantar dia balas balik. Tapi syarat ke balas? Tak balas tak apa tak? Tapi biasa dia orang balas. Itu tak bagus, tapi bagus soalan tu. Dia nak jadi riba ni kalau istilah memang aku nak tu, aku bagi ni. Itu berbalas. Dia cuma berbalas dalam bulan puasa tu, kau bagi aku tak syarat pun bagi banyak sikit apa kan? Makanan yang sama pun ada. Makanan memang makanan yang sama pun ada. Tapi kena perhatikan tu lah. Bagi tu bukan di atas muamalah baik. Dia atas
infak. Apa lagi? Bahasa lain. Itu amu ja'i. Itramu ja'i. Tapi tak ja'i pun. Ja'i. Itramu saim. Iftaru saim. Untuk orang buka puasa. Jadi iftaru saim. Jadi kita bagi iftar. Bagi ni pun suka rela. Tak ada balas. Dia tak bagi pun tak bagi masa muka. Tak balas pun tak apa. Jadi taklah istilah hebah bisawab. Hebah bisawab tak ada masalah. Tak jadi ribawi tu. Tapi kalau kata memang musyarat. Setiap pecah kaca, pecah belah. Pecah gelas. Ni bukan pecah kaca. Apa? Buah ada 5, daun balas. Dah terima, kena balas. Tukarlah sikit. Pembayang maksudnya tu. Tak apa, sama. Tak betul. Pecah kaca, pecah gelas. Ni, buah ada 5, daun mempelah. Apa semua masalah? Yang belakang tu sambung kena je lah. Apa tu? Polak. Oh, buat jamuan tu makan akunya. Semua orang kena bawa. Oh, food luck. Kan tu? Potluck. Tak faham. Saya tak faham, saya tanya lah. Betul lah. Kalau faham bahasa Inggeris, food luck. Maksudnya makanan yang tengok nasib baik lah masing-masing kan. Habuan, ada gamble kat situ kan. Ada gamble. Macam mana pun, yang tu jual beli je. Setiap orang kena bawa. Jadi cuma syarat semua orang, setiap orang kena bawa. Tapi pakat makan semua macam tu kan. Jadi makan je lah. Nama makan. Bukan jual beli. Nama pun makan. Bukan. Tak ada istilah iwat. Dia bukan iwat kan. Itu kot. Jelas tentang Tak, ini loh. dia gandum ni. Kalau dia proses contohnya gandum dari roti dan gandum jadi kuih. Dia gandum ke lepas diproses. Kalau gandum dengan roti dengan kuih ni gandum. Cuma bila dia ada benda campur kan. Macam mana pun dia dah istilah berbeza nauk lah. Yang ni roti, yang ni tepung talam. Tepung talam tiga ketui, roti seketui katalah contoh kan. Tapi nauk beza, dia beza pasal dah ada campur lain, dah jadi benda lain. Walaupun ada bahan mentah sama, faham tu tak apa lah. Dari segi tak apa tu, dari segi tak wajib tamasul. Tapi faham ada gandum-gandum tu naik tu dia ada susah tak buat makanan ni. Dia takut kita tak jaga syarat tu. Ilat mat'um tu, tak makanan tu. Bahan pula, bahan mendah yang sama, tepung gandum kan. Tapi cuma diolah dalam bentuk lain. Yang ni cucur goreng, yang ni cucur rebus. Berapa bahasa itu? Goreng dengan rebus, tapi masih istilahnya tepung. Yang ni tepung talam, yang ni cucur kodok. Tukar. Bila tukar tu, mat'um. Jadi memang dia tak syarat tamasul, memang tak tamasul pun. Tapi, mat'um. Elak kan, macam tu lah. Kalau macam mana pun, tunai mesti. Atas nama sistem butter. Tu buat atas nama sistem butter. Kalau kata atas nama berbalas-balas jamuan raya tadi, ataupun food luck tadi kan. Okey. Tak apa Itu kan. Macam hantaran Ustaz. Ya. Makanan tu biasanya. Hantaran kahwin apa? Itu pun istilahnya bukan dia bukan baik lah. Dia memang hadiah. Hadiah ni, ni hadiah ni. Yang ni bagi 5 talam, yang ni bagi 7 salam. Siapa tu tak tahu lah. Itu kot. Jadi tak ada apa-apa tu. Walaupun yang ni pun bagi buah, yang ni pun bagi buah. Yang ni bagi beg. Kadang kalau tak sama tu, nasib tak ada apa-apa lah. Kalau sama masalah ni kan. Kalau ada tamasul tu. Kaedah dia jangan atas nama wajib balas lah. Untuk kalau ada barang yang elak di bawah itu, makanan yang ni pun ada puding, yang ni pun ada puding. Saya katalah contoh kan, puding ni antara benda-benda yang popular untuk dijadikan hantaran, boleh bentuk-bentuk berupa. Yang ni pun ada buah, yang ni pun ada buah. Jadi kalau benda tak sama tak apa, bila ada sama tu masalah. Macam mana pun kaedah nak bagi supaya tak jadi salah tu ialah jangan atas nama berbalas lah. Pasal bila ada membalas dia ialah baik. Nak sebut tu yang masalahnya tu. Betul apa? Ni hadiah dah. Tak balas apa? Tak balas. Ni bagi 12 talam. Awak tak ada talam apa pun. Buat muka talam je.
Ya, tak apa, maksudnya tak ada masalah balas tu. Betul kot? Biasanya mesti balas. Cuma atas mewajibkan balas tu, pasal dia panggil hibah bisawab tu. Maksudnya pemberian dengan pembalasan, dia mesti ada balas. Bila ada balas tu, dia hukum baik. Bila balas adalah baik. Macam kalau saya duduk ngaji, Tuku selalu sebut macam ni. Macam kenduri, kalau belah-belah Kelantan, kenduri, memang katalah RM50. Dia orang siap tulis nama lah. Simpul. Ni pun sekarang-sekarang tempat lah. Saya sebut ni, Tuku dia cerita zaman dia dulu. Dia tulis nama. Esok dia kenduri pula. Macam mana orang tu bagi 50, orang tu kena bagi 50 kat dia. Cina macam tu kan. Tak kira Cina dengan Melayu dengan Jepun kan. Kalau macam tu namanya hibah bisawab tu. Maksudnya berbalas tu. Kalau berbalas macam tu ada, kalau itulah, kalau duit tak ada masalah lah. Dia tak ada syarat apa-apa tak. Cuma itulah, kalau tak balas nampak malu lah kan. Biasanya orang berbalas tu, tapi nak jaga tak hilang ribawi tu. Bila tak ada bubuh syarat apa-apa, tak ada tanda membalas. Lagipun kadang-kadang kalau boleh nak ihtimal supaya tak jadi salah tau. Yang ni pun antara bukan milik tuan rumah punya. Yang ni macam mana? Jadi kadang saya nak pergi rombongan kahwin ke apa kan. Jiran ni buat satu, jiran ni buat coklat, jiran ni buat buah, yang ni buat gubah apa tu? Sejadah, yang ni buat gubahan telekung, yang ni apa-apa masing-masing. Jadi sekampung tu tolong dia hantar. Yang ni pun sekampung pula. Jadi tukar sekampung je lah. Jadi maksud tak, bukan individu punya muamalat mukabalah iwak biwak tu. Macam tu kot. Nak bagi ihtimal supaya tak jadi salah tu. Nak bagi ihtimal bagi tak salah. Kalau agak-agak masalah tu, tak payah hapus salah tu. Tapi itulah pasal benda tu istilahnya pun bukan berbalas wajib kan. Dia istilah dia bagi ni dia. Kalau orang tanya pun ni balas ni kira hutang ke macam mana? Esok tak jadi macam mana? Kalau dia buat syarat macam mana ni kira elok-elok, esok kalau tak jadi, kalau belah perempuan bayar 2 kali ganda. Kalau belah lelaki lebur. Saya apa? Awak yang hantar lebur lah. Awak yang buat pasal. Kalau masalah ni belah perempuan bayar 2 kali ganda. Itu cuma yang tu syarat bagi tu hadiah biqaid tu. Hadiah biqaid. Bil qaid. Kalau kaedahnya tu sakat kayak apa lah. Hadiah tak jadi pun tak jadilah. Yang ni hadiah. Ambil. Tak jadi tak ada jodoh. Macam mana cari hal lain. Sudah. Yang tu kot. Saja nak selesaikan isu tu je. Ada lain lagi belakang. Baik. War riba fi zahabi wal fiddati wal matqumati. Kita perhabiskan 3 tu saja untuk ambil dobit yang dia kata iwad, dan mesti iwad ni maksus. War riba haramun inma yakunu fi zahabi wal fiddah wa fil matqumat. 3 tempat. Jadi Tupperware, apa wear, kibiware, angelware, apa wear itu tak ada masalah. Itu lagi tak sebut apa. Zahab wal fiddah wal matqumat. Wa hiya ma yuqsadu ghaliban li ta'mi. Baik, matqumat ni apa dia ni? Huraian sikit, dia lah apa yang dikosokkan ghaliban untuk ta'mi, untuk ta'am. Untuk ta'am bahasa terjemah kita makanlah. Untuk buat makan. Ikhtiatan sama ada makanan ni untuk buat ikhtiat, buat kod, makanan yang mengenyangkan macam kita beras, nasi, au tafakkuhan ataupun bersedap-sedap, au tadawiyan ataupun berubat. Jadi apa-apa matqumat lah. Sekalipun garam, gula, ubat, batu sauda, tukar dengan minyak zaitun, madu, sama. Semua istilahnya matqumat. Tu bila matqumat tukar madu ni madu putih, ni madu hitam. Ni tualang tua, ni tualang muda. Tukar. Tak boleh. Tak boleh tu pasal ribawi tu. Selalunya nak jadi peniaga lah ni. Tualang, aku nak rasa kat tualang kau. Aku nak rasa tualang aku. Ni. Dia kata tukar, aku bayar 10 botol, bagi 10 botol. Bagi 10 botol je. Riba. Pasal tualang, madu.
Bulat tu dia tamansul. Bulat tu sama tahu tamansul ke? Ni botol besar, ni botol bulat, ni botol 4 segi. Yang ni parai atas, ni parai bawah. Tak tamansul. Baru tamansul. Riba. Riba. Dia nak jadi riba dosa kat sini kadang. Dia selalu orang menega lah. Kalau bab macam ni, yang ni bab biasa orang menega. Tak malah menega makanan. Kalau menega kain-kain baju, tak ada masalah riba itu. Masa ikutlah, tukar kain batik, tukar kain pelekat. Tak ada masalah. Kopiah tukar dengan sokin. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau yang ni, apa? Ni mi segera, ni bihun segera. Mi dengan bihun. Tapi dengan mi dengan bihun gagal. Mi tepung, bihun beras. Beras. Okey. Kalau dua-dua tepung gandum tapi rupa je lain. Salah. Daging tu sama tak? Dia matumat. Dia istilah matu'um. Laham. Dia ada sebut ni, lahmin bil lahmin. Lahmin bil lahmin. Walaupun ni lahmin dujaja ni, lahmin bakar. Cuma jangan lahmal khinzir. Tu abai. Itu lain lah sikit kan. Saja sebut laham tu, dia tu ingat lahmal khinzir tu. Mumawhila bihi li ghairillah tu. Baik, mana yang ikhtiatan, tafakuhan atau tadawiyan? Tu yang umumnya apa maklumat. Walaupun yang ni rempah kari, ni adabi, yang ni Faiza, ni Fauza, ni Fauzan, bohbil lah kan. Ni Faiza. Macam ni. Tukar. Ni Mak Siti, ni Makcik Siti, ni Tok Wan Siti. Tukar. Sebab tu bahan tak tahu. Padahal macam-macam ada tu. Tak usah buat gitu lah. Susah. Tak usah tukar maklumat ni. Transaksi kalau dengan duit. Jual, senang. Habis. Berapa harga kau, berapa harga aku. Tak usah tukar-tukar tu. Susah tu pasal kita nak jaga ribawi tu. Nak jaga ribawi. Tak kena jaga jadi riba. Tu jadi susah tu. Tu transaksikan dengan duit. Senang. Wala yajri riba fi ghairi zalik. Tak jadi riba pada ghairi zalik. Lain pada 3 benda dia lah. 3 benda tu tahap fidah dan matrumat. Satu, tak jadi riba. Tengok masalah sikit. Saja nak habiskan tu. Nanti insya-Allah panjang umur kita sambung. Next fun. Wala yajuh tu. Nak habis ni ya. Apa dia? Duit shilling. Orang nak duit shilling ni. Duit shilling RM10 ada? Ada? Tapi bagi RM11. Saya bagi shilling 10. Riba. Kalau ya bagi alasan, tidak pun bagi alasan. Nak dengar alasan tu, nak faham tak faham apa tersebut ni. Boleh? Dia nak shilling RM10, kita bagi shilling RM10, tapi bak RM11. Kau sedang nak kumpul duit shilling lah ni. Maksudnya boleh tak? Kalau bagi RM10 tak payah sembang ni RM11, dia kertas. Tapi bagi shilling dia RM10. Riba. Kalau tidak kenapa? Kalau riba kenapa? Hasan, nak try? Itu jawapan boleh ke tak boleh ke? Boleh. Bukan emas dan perak. Betul ke? Duit bukan emas. Sah dilakukan dengan nilai? Ada setuju? Setuju? Tak setuju? Siapa tak setuju? Tak wani mangkang. Perempuan je pun tak wani setuju lah. Betul jawapan tu? Betul? Ya, betul jawapan tu. Ya. Tahniah. Faham lah tu. Bukan emas perak. Apa? Kertas kan? Cuma sah diperlakukan nilai. Nak kira nilai, semua ada nilai. Kulit siput ada nilai, semua ada nilai. Emas ada nilai, peti besi buruk ada nilai. Semua sah diperlakukan dengan nilai, cuma tak jadi mata wang. Tapi duit disah diperlakukan dengan nilai tersebut dengan berapa yang telah dicetak. Jadi tukar duit shilling, walaupun yang ni RM11, yang ni sebelah RM10. Tak ada masalah. Ataupun ni RM10, ni RM10. Dia kata aku nak duit baru tu RM10. Nak duit baru RM20 main kat aku. Kita bagi dia RM10 satu, RM20. Buruk mari sini. Boleh tak? Boleh? Tak riba ke? Ziyadah? Bukan emas perak. Bukan emas perak. Hutang RM10, bayar RM20. Boleh tak? Tu riba. Riba pula. Bukan emas perak. Itu riba lain. Tu riba kordi.
Itu riba qardi. Itu riba dengan sebab bertangguh, bayar lebih. Itu riba lain. Bukan riba ni. Riba ni. Itu riba bab hutang. Riba ziyadah dengan sebab hutang. Yang kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang menyebabkan ada ambil manfaat. Manfaat tu lebih. 10 jadi 12. Itu riba. Itu riba qardi, riba hutang. Yang ni riba lain. Riba yadi dan riba fadli. Kita cuba ni. Istilah jumpa depan lah. Saja nak sebut ke tukar duit tu. Pasal orang kata, ni riba. Riba apa? Isu yang sama juga kalau sebut oleh tadi. Masalah tu lah, beli emas dengan hutang. Beli emas hutang tak ada masalah. Pasal beli emas, maksudnya memang nak emas. Bayar dengan apa? Bayar dengan duit. Duit emas ke? Duit bukan emas. Duit kotak. Kata, tu ada nilai. Nak kira nilai semua ada nilai. Motor pasti ada nilai. Tu. Cuma adakah realiti emas? Dia kata, cagarannya emas. Faham tak cagaran emas? Duit kita ada cagar-cagar ke lah ni? Tak ada lah. Duit kita hanya spekulasi je. Kalau zaman dulu awal-awal buat duit, betul. Apa dia? Nak buat duit, mesti masuk emas dengan amount tertentu, dia akan keluar resit. Resit kita itu adalah, duit itu adalah macam resit mewakili emas. Tu resit emas. Bila resit emas, harga emas naik turun pun takkan berbeza. Pasal apa? Ni lah emas kita. Dia seolah-olah macam kita pergi kedai, keluar resit, esok pagi itulah kita punya emas. Kalau emas, duit macam tu, itu adalah emas. Duit itu adalah emas. Tapi duit kita mana ada cagar apa-apa? Tak ada cagar apa-apa, cetak je. 4 bilion keluar. Duit baru. Tu dia akan tukar dekat indeks tu lah. Dia punya keedah-keedah ekonomi ni memang lah. Kira dengan bursa-bursa saham tu. Kira dengan indeks apa tu. Ni berapa kita punya duit telah dikeluarkan, berapa hutang ni. Ada cara kira dia pun, tanya dia lah, saya tak tahu lah tu. Tapi dia ialah spekulasi. Itu spekulasi. Pasal tak ada cagaran dan duit kita adalah bukan emas dan bukan perak. Betul apa? Kotas betul. Andai kata macam ni, Bank Dunia kena letup bom. Habis. Kena telan bumi macam Fir'aun tu. Macam Qarun. Duit kita jadi apa? Habis. Macam duit kuat pisang zaman Jepun dulu. Tak ada nilai. Habis. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Macam bukan ada cagaran apa. Macam duit pokok pisang lah. Kalau saya ngaji tu, kecil tu, Tok Wan duk cerita, orang Jepun nak beli tanah orang Melayu macam mana? Dia bawa mesin, bawa kertas. Macam mana? Nak berapa? 10,000. Macam mesin gelik itu, print stencil dulu. Tapi bagus je sikit lah kan. Awak dia tak keluar kan. Tu, ambil duit. Tu tinggal duit pokok pisang. Duit Jepun. Dia tu nilai dia. Boom, Hiroshima Nagasaki. Macam mana? Habis. Menangis. Apa? Nampak duit lah, berguni-guni. Macam tu lah nak sebut. Tang kata duit kita adalah bukan emas perak. Nak sebut macam tu lah. Jadi kalau ada yang konvensionalnya dia sebut, kata haram jual beli emas dengan hutang. Skip ni bang. Ya. Skip ni bang. Kalau kita berbalik dari itu, maka tak masuk dalam bab zakat. Apa dia? Duit kita. Ya, tu yang kita dah cerita tu bab zakat tu. Duit kita simpan, duit simpanan kena zakat. Siapa ajar? Saya ajar. Kalau tak kata saya ajar pun, nak kata macam mana? Pasal duit kita adalah bukan emas dan perak, pasal tu tak kena zakat. Salah satu zakat dan Kalau zakat mesti emas dan fiddah, tu nak kias. Kias ni kaedah Hanafi. Kalau atas kita Syafi'i tu yang macam mana? Emas, bukan emas perak, tak kena zakat. Satu orang tu tanya KWSP apa, kena zakat tak? Bukan emas. Tu ada nilai, nak kira nilai. Batu permata pun ada nilai tapi tak kena zakat. Yang kena zakat ni duit kan? Mana ada zakat duit? Bila tak ada zakat duit, zakat apa yang ada? Zakat emas perak. Tu duit kita tak emas perak ke? Kabur dah tadi, bukan emas perak. Bukan nak marah saja penegasan tu. Bagi faham tu. Satu yang kalau orang tak faham, tu yang buka malam ngaji 2-3 minit. Kalau 2-3 minit faham, bagus. Maksudnya memang erti apa masalah kita nak bicara. Okey. Nanti dia ada link, bila orang tak faham ni, tu yang blur. Mana lagi masuk ni? Dia tak faham nampak semua. Tak nampak semua. Muamalat yang sampai bab ibadat, bab zakat. Kita ngaji semua dah nampak dah. Satu benda cerita ke orang. Ya. Yang dalam simpanan kita tu kan, kita takkan ada tambah kod dia. Tengok, mau kita simpan 3,000. Esok
bulan depan kita tengok dah Nah, itu bukan kita sepamah lah, Hmm. sebab duit. Betul? adakah itu kita berikan riba riba? Adakah dikatakan riba tak? Itu kat riba. Riba masalah hutang. Kita simpan tu, simpan ke bagi dia hutang? KWSP ni tabung simpanan ke tabung hutang? Kumpulan wang. Kumpulan wang simpanan, simpanan. Bila simpan, kalau ikut amanah simpan, dia simpan je lah. Tapi bukan dia simpan. Nama simpan, tapi dia berniaga weh. Bila dia berniaga, tengok kita tak minta pun. Kita pun dah ada undang-undang suruh kena masuk wang KWSP. Kalau tidak nanti kena teruk tu. Macam mana pun, kita bukan minta. Tapi dia bagi. Kita pun dah dia bagi. Izin tak dia berniaga? Memang tak pernah bagi izin pun. Tapi tengok dia bagi duit. Betul-betul kita sudah berniaga sama lu mah. Boleh? Ikutlah. Untuk dia bagi duit. Boleh ambil tak? Tak nak bagi saya. Buka. Ha? ESP ke? Oh, tu panjang sikit lah. Tu kena faham muamalat je lah kan. Macam mana pun, tani lu. Nak sabang tu lagi, makan tengah sikit, tengah hari lambat. Okey. Sajalah usik waktu sikit. Pasal memang ada benda nak bagi faham tu. Gopo-gopo sebut tak best lah tu. Tu dia buat wadiah tu. Nanti tengok masalah wadiah ke, kita bagi melabur ke, kirat ke. Jadi atas kita bicara KWSP tu dulu. Jadi tengok dia tambah, memang tambah. Kan dia berapa kita punya, berapa majikan punya, berapa yang dapat tu. Kita buat perjanjian atas simpanan. Atas nama simpanan dia tengok dia bagi lebih. Ikut dia nak bagi ambil lah. Tu kata tak nak bagi saya. Saya bukan nak menunjukkan saya lapor duit tu. Tapi nak menunjukkan harus dia ambil. Kalau warak pula, ni duit ni macam-macam, ada duit babi, ada duit apa-apa. Macam mana? Ambil tu yang mana tak elok tu riba. Atas nama riba dia bukan riba. Atas nama taklif zakat, ada zakat tak ada zakat apa-apa. Pasal dia bukan mas perak. Dia ialah wang kertas. Kita bukan sepamah. Kita bukan simpan mas pun, duit. Kalau tak ada nilai, masalah nilai kau faham dia elok. Nilai yang kena zakat apa? Nilai mas. Mas dalam perak. Kalau nak juga, kalau duit simpanan, nak kena zakat ke? Kau nak zakat juga macam mana? Kau beli mas, kau simpan. Mas tu cukup ni cok, keluar zakat. Keluar zakat, keluar duit tak apa. Tapi baru kena zakat. Tapi kau simpan duit selagi tu dia takkan kena. Macam mana kita beli batu permata? Beli permata simpan, kena zakat tak? Maksud apa? Bukan emas dan perak. Itu ayat dia. Simpan duit kena tak? Tak, maksud apa? Bukan emas dan perak. The same elat. Walaupun menilai. Walaupun batu permata menilai. Elat pun tak ada. Kalau dengan mazhab Syafi'i tak ada apa-apa zakat dengan mata wang sekarang. Satu nak bayar zakat, tukar mata wang emas perak balik. Tukarlah dinar dan dirham. Tukarlah, bagilah dinar dan dirham. Itu je kaedah dia. Jadikan dinar dan dirham. Siap. Itu. Dia nak lari punya pasal dia nak lari. Jadi kalau ikut macam mana? Tak perlu lari ya, betul? Tak perlu lari ya. Pasal memang tak kena. Satu cuma lah ni kalau tu ya, kalau tanya majlis, kalau tanya pejabat agama, ini pendapat ni sonsang ni. Sonsang sampai duduk meja. Okey. Siapa yang elok? Kelahi elok. Kita sebut atau baca kitab. Kau buka dalam kitab mana yang kata menunjukkan mas perak duit kena zakat. Mai ni. Kalau mazhab Hanafi pun buka mazhab Hanafi je. Buka mai ni tunjuk. Nak kena bina pun bina wadirat rahim. Bahaga ya. Yalah, kalau ikut Hanafi ya. Kita bukan Hanafi, kita Syafi'i. Kalau ikut Hanafi, saya tak pendalami bab tu, tapi sekali dengar tu macam tu Pasal Hanafi dia cuma kalau ikut dia istilah menilai pun mata wang yang jadi mata wang. Kalau nilai pun kalau dia bukan mata wang, dia tak kena zakat juga. Itu yang kalau misalnya batu permata simpan, tak kena zakat juga walaupun dia menilai, pasal dia bukan dijadikan mata wang. Dia yang mana jadi mata wang. Dan mata wang tu ada nilai. Hak tu baru jadi zakat ikut Hanafi. Kita Syafi'i. Tak. Lepas tu kita ni mazhab apa Syah Hanafi. Syah Hanafi ni tak. Dah ni dah jadi gila babi atau apa Apa pun tak. Tak ada takyin apa-apa dah. Bulan tu kadang-kadang takyin apa-apa, mazhab apa pun tak. Tak apa-apa lah. Tu yang GST kena zakat pendapatan kena. Zakat pendapatan mazhab apa? Zakat pendapatan. Mazhab Qadawi. Betul. Mazhab Qadawi. Sikitlah ayat-ayat macam tu kan. Bukan nak provokasi, pergi faham masalah kita.
Qiraat Al-Qur'an. Okey. Sebab baca tu selesai lah. InsyaAllah sambung nanti. Wala yajuzu bai'u zahab bizahab walal fiddati kazalik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.